Sebab itu tuan-tuan mulia, kita ni digalakkan, diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk sentiasa memandang orang dengan pandangan rahmat. Pandang orang lain dengan pandangan rahmat. Sebab itu di antara kelebihan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia tak pernah pandang umat dia dengan pandangan hina. Hatta kepada orang kafir, Nabi tak pandang umat ini dengan pandangan hina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Laqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Majid ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Nazir, Tuan Haji Halim, yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Imam Imran, sahabat saya, dan seterusnya pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, pertama dan selamanya kita syukur banyak pada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita yang sangat singkat di dunia yang fana ini, 60-70 tahun kita hidup. Ternyata kalau kita renung, kita perhatikan terlalu banyak rahmat dan kebaikan, kenikmatan yang Allah Taala anugerahkan kepada kita. Salah satu daripadanya, kata alim ulama, Allah yang bersifat dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Dan rahmat Allah itu begitu luas, yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmat aku luas, lebih luas daripada segala sesuatu yang luas di atas muka bumi ini. Dan Allah Ta'ala suruh Nabi SAW ceritakan kepada kita ni, hamba dia, Nabi ibadi anni anal ghafur rahim, sampaikan kepada hambaku yang aku ni adalah pengampun dan penyayang. Allah ni sayang kita lebih daripada kasih sayang seluruh ibu-ibu kepada anaknya di dunia ini. Lantaran sayangnya Allah pada kita ni, maka Allah Ta'ala hantar suatu hadiah yang besar kepada kita yang dipanggil Ar-Rahmatul Muhdah. Rahmat Allah yang Allah hadiahkan, Allah hantar dalam bentuk present, dalam bentuk hadiah kepada kita, tuan-tuan dan rahmati Allah, iaitu dengan diutuskan Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan rahmat di hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah Ta'ala saat mengutuskan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini, Allah Ta'ala sejak awal lagi telah firman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai penyebar rahmat ke seluruh alam. Bila sebut seluruh alam, bukan maksudnya hanya orang Islam saja dapat menumpang rahmat daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikata rahmat Nabi ni untuk manusia pun dapat, binatang pun dapat tumpang rahmat. Seluruh makhluk dalam dunia ni menumpang rahmatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Untuk manusia, ulama kata 3 golongan dapat menumpang, orang kata lembayung ataupun bayangan rahmat daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang beriman dapat rahmat bila mana melalui Nabi SAW lah Allah bagi hidayah kepada kita.
Inilah rahmat yang paling besar. Kita dapat Islam, kita kenal Allah, kita dapat kalimah syahadah, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang diajarkan oleh Nabi pada kita. Bahkan ulama kata orang munafik pun, Masya Allah, Masya Allah, orang munafik pun menumpang rahmatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Disebabkan rahmat Nabi ini orang munafik tak dilayan seperti orang kafir. Walaupun dia berpura-pura Islam, orang munafik pun dapat layanan seperti layanan pada orang Islam. Orang munafik pun dapat harta ghanimah kalau perang berlaku. Kalau orang munafik pun join peperangan, dia pun dapat harta ghanimah. Dia dilayan sebagaimana layanan seorang Muslim. Bahkan orang kafir pun menumpang rahmatnya baginda sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, iaitu di dunia ini selagi mana adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, selagi itulah Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab umat ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala disebabkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah taala tak layan umat ini sebagaimana Allah layan umat-umat terdahulu. Umat dahulu semua episod kehidupan mereka berakhir dengan azab yang besar. Umat Nabi Nuh AS berakhir kehidupan mereka dengan banjir, Masya Allah. Umat Nabi Saleh AS berakhir kehidupan mereka dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat Jibril untuk tengking mereka sehingga mereka mati. Kaum Hud, kaum Ad, Masya Allah, umat Nabi Hud AS dihancurkan oleh Allah Ta'ala dengan tentera Allah yang bernama angin, tuan-tuan. Tetapi untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berjanji tidak ada azab yang besar diutuskan ke atas umat ini. Semua azab akan ditangguhkan di padang mahsyar nanti, berkat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Selagi mana engkau wahai kekasihku masih hidup di tengah-tengah manusia ini, di tengah-tengah dunia ini bersama dengan umatnya, maka selagi itulah Allah Ta'ala akan menangguhkan azabnya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum mustaghfirun. Allah Ta'ala tidak akan mengazab umat ini selama mana mereka beristighfar dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan sifat manusia yang sempurna. Masya Allah. Dan setiap sifat itu Nabi SAW telah mencapai ke tahap yang sempurna. Sifat pengasih, sifat penyayang, akhlak yang mulia, Allah telah sempurnakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan pengutusan baginda ke alam dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan sebuah rahmat, sebuah kasih sayang, sebuah kebahagiaan yang mana kita sepatutnya selaku umat ini bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin dan dirahmati oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang menterjemahkan makna kasih sayang Allah kepada manusia. Hari ini kita tahu Allah itu pengasih penyayang, tapi kita tak pernah tengok Allah. Kita tak mungkin kita nampak Allah di dunia ini, dan kita hanya mampu merasakan kasih sayang Allah pada kita. Tapi nak tengok macam mana penyayangnya Allah, kasihnya Allah, Allah hantar Rasulullah SAW untuk tunjuk pada kita. Begini kesan rahmat daripada Allah Ta'ala kepada kita. Fanzur ila athari rahmatillahi. Kamu kena tengok bagaimana kesan rahmat Allah ke atas diri kamu. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam inilah channel untuk kita dapat rahmat. Kalau kita nak menarik rahmat daripada Allah, nak Allah pandang kita dengan pandangan rahmat, maka jalannya adalah dengan mengikuti sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irhamu man fil ardi. Kamu kena sayang penduduk di dunia ni. Yarhamukum man fis sama. Nescaya penduduk cintai, menyayangi kamu. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang penyayang ini akan disayangi oleh Tuhan Ar-Rahman. Allah suka pada orang yang penyayang. Allah tak suka pada orang yang membenci. Yang membenci pada umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan mulia kita ni digalakkan, diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk sentiasa memandang orang dengan pandangan rahmat. Pandang orang lain dengan pandangan rahmat. Sebab itu di antara kelebihan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia tak pernah pandang umat dia dengan pandangan hina. Hatta kepada orang kafir, Nabi tak pandang umat ini dengan pandangan hina, tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu, "An-nasu ma'adinun ka ma'adini adh-dhahabi wal fiddah."
manusia ini semuanya hanya ada dua kualiti saja, iaitu sama ada kualiti emas, premium quality, dan juga ma'adinu dhahabi wal fiddah, sama ada kualiti emas ataupun kualiti perak. Khiyaruhum fil jahiliyati, orang yang terbaik pada zaman jahiliyah. Khiyaruhum fil Islam, orang yang sama akan jadi yang terbaik dalam Islam. Idza faqu, apabila dia mendapat kefahaman agama. Sebab itu Nabi tak pandang hina pada Bilal Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi pandang Bilal dengan pandangan nazratus syafaqah war rahmah, pandangan kasih sayang, rahmat, Masya Allah. Sebab itu Nabi beritahu, ana lakum bimanzilatil walid, aku dengan umat aku sebagaimana laksana seorang ayah yang memandang kepada seorang anak. Nabi dengan kita ini macam ayah dengan anak. Macam mana ayah mengajar anak dia satu persatu daripada tak reti bercakap. Orang lain tuan-tuan, kalau pandang budak kecil tak reti bercakap, dia tak rasa apa-apa. Tetapi seorang ayah dipandang anak dia dengan pandangan kasih sayang, walaupun anak tak pandai diajar sedikit demi sedikit. Dan seorang ayah, dia sangat bangga dengan perkembangan anak dia. Alhamdulillah, hari ini anak kita dah pandai cakap Allah. Kalau ibu, anak dah pandai cakap Allah hari ini, happy sangat. Kalau kita sama sekarang bubuh dalam Facebook, Masya Allah, anak saya sekarang dah dapat pencapaian itu, pencapaian ini. Hari ini Akak Long dapat, orang kata, award daripada sekolah, Masya Allah. Kita bangga sebagai ayah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bangga dengan pencapaian umat dia. Dulu umat aku jauh pada agama. Dulu tak kenal Islam, tak kenal Allah. Dan Allah Ta'ala bagi tahu pada para sahabat, bersyukurlah kamu. Wazkuru iz kuntum a'da'an, dulu kamu berkelahi bermusuh. Sebelum datangnya Islam, sebelum dapat rahmat Allah. Kan? Fa'allafa baina qulubikum, berkat Nabi Muhammad SAW, Allah satukan hati kamu. Fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana. Sebelum Nabi Muhammad SAW datang ke dunia, orang Arab berperang, orang Mekah berperang 60 tahun, Harbul Basus. 60 tahun berperang, tak selesai-selesai. Orang Madinah berperang 120 tahun, Harbul Bu'as, tak selesai-selesai. Lalu datang Nabi SAW mempersaudarakan mereka dengan ukhuwah Islamiyah. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Sebelum ini kamu berada di tebing neraka jahanam. Macam mana Nabi SAW, tuan-tuan, membentuk umat yang sedang berada di tebing neraka jahanam? Sebelum Nabi wafat dalam tempoh 23 tahun, Nabi telah berjaya membentuk orang yang sama menjadi calon ahli syurga, tuan-tuan. Kita hari ini, tuan-tuan, kalau jadi pensyarah universiti, memang Alhamdulillah, kalau pelajar kita cemerlang, kita dibangga-banggakan oleh pihak universiti. Masya Allah, ini tokoh, kan, pensyarah yang terbaik, dapat anugerah itu ini, tuan-tuan, dapat award daripada pihak universiti sebab kita melatih anak murid kita berjaya, tuan-tuan. Nabi SAW bukan didik orang yang dah cemerlang. Nabi ini didik orang yang ummi, yang tak reti baca, tak reti menulis, yang tak ada adab dan akhlak, tak ada kebaikan pada diri mereka ni, jafak, keras hati. Tetapi Nabi SAW telah mendidik para sahabat Nabi SAW dengan penuh belayan kasih sayang. Masya Allah, Nabi SAW bagi aura kasih sayang. Masya Allah, sebarkan kasih sayang. Hari ini kita pun, tuan-tuan, kalau kita nak ubah masyarakat, tak boleh ubah dengan kekerasan. Kita kena ubah umat ini dengan kasih sayang, kelembutan. Masya Allah, syafqatul ab wa haninal kasih sayang seorang ayah dan kasih sayang seorang ibu bagi pada umat ini. Allah Ta'ala bagi tahu pada baginda sallallahu alaihi wasallam, fabima rahmatin minallahi lintalahum, disebabkan rahmat yang Allah campak dalam hati kamu lah, wahai Muhammad, kamu mampu berlemah lembut dengan umat kamu. Kita hari ni, tuan-tuan, keluar masjid ni, tuan-tuan, sampai di keluar pagar masjid, kita nampak satu orang sedang mabuk, tuan-tuan. Apa perasaan kita? Kan, Masya Allah. Ataupun kita keluar masjid, kita terserempak dengan satu orang baru keluar daripada kuil, tuan-tuan. Macam mana pandangan kita pada mereka? Nabi SAW, dia seorang yang ahli tauhid. Iman Nabi sangat kuat.
Kedudukan Nabi sangat tinggi. Kalau kita hari ini rasanya tak boleh berkawan dengan orang musyrikin Arab ni, penyembah-penyembah berhala ni macam mana? Macam mana nak pandang penyembah berhala ni sebagai orang yang ada potensi, sebagai aset, bukan sebagai liability. Nabi pandang semua umat aku ni semua calon ahli syurga ni. Macam mana nak buat tuan-tuan? Sebab itu kita pun dalam berdakwah, kalau kita dah start pandang hina pada orang yang kita nak dakwah, dah memang confirm hidayah dah tertutup tuan-tuan. Sebab kita awal-awal lagi dia pandang orang ni tak ada masa depan, orang ni tak ada potensi. Nabi SAW menganggap semua umat dia ada potensi. Dan Nabi SAW nak kalau boleh semua umat dia masuk syurga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Syurga ni untuk semua orang di kalangan umat aku. Nabi sangat bangga. Sampai Nabi pesan nak kahwin pun carilah ibu yang tazawwaju al-wadud. Ibu yang subur, yang banyak anak. Al-wadud, yang penyayang. Fa inni mukathirun bikum al-umam. Nanti di hari kiamat aku berbangga umat aku paling ramai jadi penghuni syurga. Inilah sifat Nabi. Seluruh kebanggaan Nabi adalah pada umat. Bila tengok umat dia selamat daripada azab Allah, jadi ahli syurga. Sepatutnya kata ulama, tempoh dakwah Nabi itu dibagi pada Nabi Nuh AS 23 tahun. Tempoh dakwah Nabi Nuh 1000 tahun itu dibagi pada Nabi. Sebab dakwah Nabi Nuh cuma untuk 82 orang yang masuk Islam. Tetapi Allah Ta'ala hantar Nabi kita Muhammad SAW 23 tahun, yang mana risalah Nabi dikekal sampai hari kiamat. Sampai hari ini pun kita masih lagi mengecap kesan-kesan daripada rahmat daripada agama yang dibawa oleh baginda Muhammad SAW. Sahabat Nabi selalu bagi tahu, kalaulah Allah tak bagi hidayah pada kita ni, tak tahulah apa jadi. Saya selalu cakap pada kawan-kawan, andai kata sampai hari ini Nabi tak datang tuan-tuan, Nabi SAW tak lahir, andai kata 1400 tahun dulu pun orang dah sembah 360 berhala tuan-tuan di sekeliling Kaabah. Bayangkan kalau sampai hari ini tak ada Nabi, macam mana keadaan manusia? Allah hantar Nabi selamatkan orang di tebing neraka jahanam, ditarik dengan penuh kasih sayang. Mali arakum taqtahimuna finnar. Kenapa aku nampak kamu semua pakat terjun dalam api? Nabi kata, aku ni dengan umat seperti seorang lelaki yang menyalakan unggunan api di tengah musim yang dingin, Masya Allah, ataupun di tengah malam. Bila mana serangga tengok api sedang nyala, marak menyala, serangga ni umat lah manusia, dia tengok api neraka tu macam menarik tuan-tuan. Macam indah api neraka ni. Jadi semua keluar daripada sarang masing-masing, pakat terjun dalam api. Kita pun tengok malam-malam kita musim hujan, kita buka apa orang kata lilin tuan-tuan. Bila kita pasang lilin tuan-tuan, bila blackout, kita akan tengok serangga ni zoom, diterjun dalam api, diterbakar. Keras tuan-tuan. Itulah manusia. Dah tahu neraka tu tempat azab, tapi dia menganggap, Masya Allah. Lagi pula setengah-setengah orang kafir tuan-tuan, kadang-kadang dia anggap neraka tu seronok, Masya Allah. Lepas tu dia kata hell, Masya Allah. Neraka. Bagi dia neraka tu macam benda best pula tuan-tuan. Maka Nabi kata, aku yang tahan kamu ni, tarik tangan kamu. Wa ana akhidhum bihujazikum. Aku yang tarik tangan kamu, masuklah Islam. Wahai umat aku, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucaplah la ilaha illallah supaya kamu selamat. Nabi selamatkan kita dengan perantaraan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali je kita ucap kalimah la ilaha illallah, seluruh dosa-dosa kita seumur hidup diampunkan oleh Allah Ta'ala. Berkat kita masuk Islam. Bagi orang seorang yang mu'allaf tuan-tuan. Tetapi bagi kita yang tuan-tuan mengucap kalimah la ilaha illallah masa hidup, barakah daripada kalimah ini akan menyebar dalam kehidupan kita. Sebab itu Nabi nak kita berjaya, Nabi nak kita mulia. Sahabat Nabi kata, kunna na'budul hajar wa na'kulul jifah. Dulu kami sembah batu, kami makan bangkai. Dalam peperangan Khandaq, sahabat bersyair bersama dengan Nabi. Nabi pun bersyair.
Allahumma laulallah mahtadaina. Wahai Allah, kalaulah bukan Allah kesian dekat kami, kami tak dapat hidayah. Kalaulah kami tak dapat hidayah, ma sallaina wa ma tasaddaqna. Kami tak tahu apa itu sembahyang, kami tak tahu apa itu sedekah. Kalau Allah Ta'ala tak hantar Nabi, sampai hari ini kita tak tahu cara nak sembah Allah. Kita nak sembah Allah, orang kafir pun nak sembah Tuhan. Dia reka cara sendiri. Kita ni Allah hantar Nabi tunjuk, ini cara nak bersyukur pada Allah. Ini cara nak bersujud pada Allah. Ini cara nak puji Allah. Ini cara ni semua yang kita dapat adalah kesan kasih sayang, rahmat daripada Allah Ta'ala. Fa'anzilan sakinatan alaina. Ya Allah, turunkanlah sakinah ke atas kami. Ini doa Nabi dan para sahabat, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala hantar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sentiasa risau dan runsing untuk umat. Kita tak akan pernah jumpa orang yang paling risau tentang diri kita lebih daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mak kita risau pada kita, tuan-tuan, kecil-kecil dulu. Kerana dia tengok kita malah pergi sekolah, tuan-tuan, mak kita risau. So pergi sekolah menangis, tuan-tuan, mak kita risau. Apa nak jadi dengan kau ni nak? 2 minggu dah sekolah, tapi hari-hari masih menangis lagi. Mak kita risau, tuan-tuan. Mak kita risau, tuan-tuan, kita ni tak boleh makan. Orang lain boleh makan semua makanan, kita ni ada makanan boleh makan, ada makanan tak boleh makan. Mak kita risau bila kita ketinggalan dalam pelajaran. Anak orang lain nombor 1, anak dia lambat je mengaji. Itu kerisauan seorang ibu, tuan-tuan. Kalau macam kami belajar tahfiz dulu, Masya Allah, kerisauan kita, anak orang lain semua dah khatam, kita tak khatam-khatam lagi anak saya. Itu kerisauan ibu kita pada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni risau A sampai Z tentang kita, tuan-tuan. Daripada kita lahir sampai kita mati, Nabi risaukan kita. Mak kita, tuan-tuan, bukan kita kata mak kita tak bagus. Kasih sayang ibu ni, bila anak dah pandai berdikari, pandai-pandailah kau nak. Kan? Mak dah didik engkau, sekarang kau dah masuk universiti, kau dah dapat kerja, pandai-pandailah kau uruskan kehidupan kamu. Nabi kita SAW tak pernah dikata pandai-pandai. Dia bimbing kita daripada satu persatu, tuan-tuan. Setiap langkah kita, macam mana nak guna mata, Nabi ajar. Macam mana nak guna lidah, Nabi ajar. Macam mana nak guna telinga, Nabi ajar. Macam mana nak guna tangan, Nabi ajar. Ulama kata Nabi membimbing kita dari segi iman, dari segi amal. Nabi bimbing kita cara nak berzikir pun Nabi ajar. Dan bahkan nak berdoa pun Nabi ajar, tuan-tuan. Nak berdoa, nak minta apa pada Allah pun Nabi ajar. Nak minta apa pada Allah Ta'ala lepas sembahyang? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Muaz, aku sayang pada engkau. Nabi cakap, aku sayang pada Muaz. Jadi kerana itu, tolong selepas sembahyang jangan tinggal doa ini. Doa yang sangat mujarab, sangat penting. Bacalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sayang pada orang, bimbing pada amalan, tuan-tuan. Bukan sayang bagi hadiah. Hadiah yang Nabi bagi ni hadiah amalan, tuan-tuan, Masya Allah. Nabi tak bagi hadiah duit, sebab Nabi bukan ada harta. Nabi bagi amalan pada para sahabat, amalan yang boleh menyelamatkan dia, amalan yang boleh menarik rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu kita tengok Nabi yang sentiasa di mulutnya tak lekang perkataan ummati, ummati, ummati. Nabi lain semua ya qaumi, wahai kaumku. Nabi Muhammad SAW di dunia ya ummati, ummati, ummati dalam doa. Nanti bangkit di padang mahsyar, ketika mana semua nabi-nabi lain cakap nafsi, nafsi. Kami semua sibuk tentang urusan diri sendiri. Tak ada masa dah nak fikir tentang umat. Hanya seorang Nabi saja di padang mahsyar nanti mengatakan ummati, 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 ummati. Nabi sujud depan Allah Ta'ala, nak minta Allah, kesianlah pada umatku ya Allah. Aku merayu kepada Engkau ya Allah, kasihanilah umatku ya Allah. Segerakanlah hisab untuk umatku ya Allah. Dahulukan umatku ya Allah, lebihkan umatku dalam syurga nanti ya Allah. Tuan-tuan yang mulia, inilah doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tuan-tuan rahmati Allah, ulama kata dalam berdakwah, semua nabi-nabi mereka berdakwah
dengan penuh pengorbanan, dengan penuh kesabaran. Nabi Nuh sabar, Nabi Musa sabar, Nabi Ibrahim sabar, Nabi Isa pun bersabar. Tetapi sabar mereka ada batasan. Akan tiba satu hari nanti mereka akan merayu pada Allah, ya Allah hancurkanlah umat aku. Bukan kerana tak sayang dah pada umat, tapi dah tengok memang kalau bagi peluang hidup pun tak masuk Islam juga. Keras hati. Jadi akhirnya doakanlah kehancuran azab untuk umat mereka di dunia ini. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, inna likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap orang nabi Allah bekalkan dengan doa yang paling mustajab. Yang mana seandainya nabi ini berdoa dengan doa itu, waktu itu juga Allah Ta'ala akan memperkenankan doa dia. Fata'ajjala kullu nabiyyin. Semua nabi-nabi dah menggunakan doa ini dengan segera. Semua nabi-nabi dah segera menggunakan doa ini. Kerana dah tak tahan sabar tuan-tuan, akhirnya doakan, hancurkanlah umatku ya Allah. Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Allah, aku dah kalah, aku dah tewas, sekarang bantulah aku ya Allah. Kata Nabi Nuh AS. Fafatahna alaihim abwaab as-samaa'i bima'in munhamir. Allah buka pintu langit, keluar air yang mencurah-curah, turun menenggelamkan bumi ini. Seluruh umat Nuh AS tenggelam dalam banjir tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan rahmati Allah, ghaira anni, melainkan aku saja kata Nabi, wa anni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku taruh, aku simpan doa paling mustajab. Kata ulama, andai kata Nabi nak guna dah doa tu di dunia ni, waktu yang paling sesuai untuk guna doa itu adalah dalam peristiwa Taif. Sebab Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala pernah bertanya pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal ata 'alaika yauman, hal ata 'alaika yaumun asyaddu min yaumi Uhud, masya-Allah. Pernahkah datang satu peristiwa yang lebih berat dan lebih teruk, ujian yang kena pada Tuhan lebih daripada hari Uhud? Siti Aisyah dia kecil lagi masa tu. Masa Nabi SAW mengalami peristiwa Taif tu, Aisyah masih kecil lagi. Dia sempat tahu peristiwa Uhud. Dalam peperangan Uhud, 2 batang gigi Nabi patah. Nabi pun terluka, topi besi tertancap dalam kepala Nabi. Darah mengalir di dahi Nabi SAW meleleh tuan-tuan. Masya Allah. Nabi dalam keadaan darah meleleh itu, Nabi kata, semoga Allah merahmati sebahagian daripada Nabi-Nabi yang terdahulu. Kena pukul dengan umat sampai berdarah, tetapi masih mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, bagilah hidayah pada aku, kepada kaum aku, kerana mereka tak mengerti apa-apa. Nabi anggap umat ni macam budak kecil tuan-tuan. Budak kecil duduk atas ibu-ibu, seorang anak, dia kencing atas ibu-ibu dia, dia tarik rambut ibu dia, dia gigit putih susu ibu dia, dia tampar muka ibu dia. Bukan ibu tak mampu, ibu kerana sayang, lagi dipukul, lagi dipeluk anak dia tuan-tuan. Itulah Nabi-Nabi. Maka kata Nabi SAW, naam, ada hari yang lebih berat daripada aku, dalam hidup aku, lebih berat daripada hari Uhud. Itulah hari Aqabah, hari peristiwa Taif tuan-tuan. Dia kata Abdul Yalil, satu orang pemuka Taif tuan-tuan, saat Nabi SAW sampai di depan pintu rumah dia tuan-tuan, masuk dalam rumah dia, dia telah tendang perut Nabi kita SAW sampai Nabi melambung tuan-tuan, jatuh, tersungkur, jatuh, terhentak di atas tangga rumah dia tuan-tuan. Sampai Nabi dalam keadaan luka, sedih. Nabi SAW keluar daripada rumah, ingatkan dah habis settle begitu. Tiba-tiba tuan-tuan, di luar penduduk Taif telah baling batu pada Nabi SAW. Kita usir Muhammad daripada kota Taif. Budak kecil baling batu, orang tua baling batu, budak bunda baling batu tuan-tuan. Nabi kata, aku berjalan dalam keadaan tak sedarkan diri, sampai aku jatuh di bawah kaki sebatang pokok. Aku nampak ada sebuah bayangan sedang menaungi kepala aku. Bila engkau angkat kepalaku, maka tiba-tiba aku dapati Jibril AS telah datang. Dia kata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah sedang melihat apa yang kaum kamu sedang lakukan pada kamu, dan Allah Ta'ala hari ini telah menghantar
Kalau Nabi Ibrahim nak kena campak dalam api, bukan Allah hantar, Jibril turun sendiri tuan-tuan, minta izin pada Allah Ta'ala. Tapi dalam peristiwa Taif, Allah Ta'ala pun begitu marah, Jibril pun marah, malaikat penjaga gunung pun begitu marah. Kami bersedia wahai Muhammad, perintahkan kami lagakan dua gunung ini. Tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Jibril alaihi salam satu jawapan yang menyebabkan semua malaikat terpegun dan tercengang. Betapa dalamnya kasih sayang Nabi pada umat ini tuan-tuan. Ketika mana badan Nabi sedang berlumuran darah, Nabi berdoa dengan satu doa yang sangat syahdu tuan-tuan. Allahumma inni ilaika ashku du'fa quwwati. Ya Allah, hanya kepadamu aku adukan kelemahan daya upayaku ya Allah. Nabi dah berdakwah dengan begitu pun hebat, Nabi kata aku tak pandai berdakwah lagi. Ini ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati, lemahnya skill aku dalam berdakwah. Wa hawani 'alan nas, aku dipandang hina oleh manusia. Anta rabbul mustadhafin, engkaulah Tuhan pada orang yang tertindas seperti aku ya Allah. Ila man takilni, sekarang aku nak balik, tapi aku nak balik ke mana? Nak balik ke tangan musuh yang akan membunuh aku, ataupun ke tangan keluarga yang akan jaga kebajikan aku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illam takun sakhitan alayya fala ubali ya Allah. Selagi engkau tak benci dan murka pada aku ya Allah, buatlah apa pun nak buat pada aku ya Allah. Timpakan apa saja kesusahan pada aku ya Allah. Aku tak kisah. Ghair anna afiyataka usawli, hanya kemaafan daripadamu yang aku harapkan ya Allah. Nabi menangis doa pada Allah Ta'ala. Malaikat dah geram tuan-tuan. Wahai Malik Muhammad, sekarang beritahu pada kami lagakan orang Taif ni bagi mati. Nabi SAW beritahu, jangan wahai Jibril, jangan terpernah terlintas dalam hati kamu Muhammad bercita-cita untuk mengazab umat dia. Bahkan aku berdoa pada Allah, biarlah hari ini nenek moyang dia melukakan aku, menyakitkan hati aku, tetapi aku berdoa pada Allah, mudah-mudahan akan lahir daripada sulbi keturunan orang Taif ini umat yang beriman pada aku, beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dan doa Nabi dikabulkan oleh Allah Taala. Itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang penuh dengan kasih sayang, Nabi yang sangat pengasih. Kalaulah bukan kerana Nabi, orang Taif dah tak ada dah tuan-tuan. Kota Taif tak wujud dah dalam dunia tuan-tuan. Tapi berkat doa Nabi, hari ini kita pergi ke Mekah, boleh pergi jalan ke Taif tuan-tuan, beli buah kat sana, beli bunga ros kat sana. Tuan-tuan, ini berkat doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kala Nabi ni orang kuat ibadat tuan-tuan. Tetapi Nabi sengaja tinggalkan sebagian ibadat kerana bimbang ibadat itu menyusahkan umat Nabi. Nabi kalau sembahyang tuan-tuan baca Quran, berjam-jam Nabi berdiri sampai bengkak kaki. Tapi bila sembahyang fardu, Nabi pendekkan rakaat. Sebab apa? Takut umat dia susah tuan-tuan. Satu hari Nabi sembahyang, tengah sedap baca Quran, tiba-tiba dengar tangisan seorang budak di belakang. Nabi terus pendekkan bacaan. Nabi SAW habiskan sembahyang dengan cepat supaya ibu budak tu boleh ambil jaga anak tersebut. Masya Allah. Inilah kasih sayang Nabi pada umat. Kalau ikut ibadat Nabi sangat tinggi, kalau boleh nak panjangkan rakaat. Banyak kali dalam hadis kita jumpa perkataan laula an asyqa ala ummati, kalaulah bukan kerana bimbang menyusahkan umat aku, la amartum bisiwaki 'inda kulli salah, aku pasti suruh mereka bersugi gigi tiap-tiap kali waktu sembahyang. Tapi takut menyusahkan. Tapi aku sangat berharap kalau umat aku gunakan sugi gigi, mereka dapat pahala banyak, mereka dapat ganjaran yang besar. Solat mereka 70 kali ganda lebih baik daripada solat tidak bersugi. Nabi kalau boleh nak umat ni dapat pahala besar, dapat darjat yang tinggi. Nabi nak kita dapat markah penuh tuan-tuan. Tapi takut menyusahkan kita. Kalau boleh Nabi nak kita tiap-tiap malam bangun tahajud, kalau tidak menyusahkan kita. Kalau boleh tiap-tiap tahun boleh pergi menunaikan haji, kalau tidak menyusahkan kita. Nabi banyak dia kata laula nasyqa ala ummati, laula nasyqa ala ummati. Ini menunjukkan perkataan rahmat di hati Nabi SAW pada kita, kasihnya Nabi pada umat. Kalau ikut ke hati Nabi, dia nak suruh kita ni buat ibadat yang ekstrim tuan-tuan, tapi Nabi bagi keringanan, kemudahan. Untuk berat biarlah aku wahai Aisyah, biarlah kaki aku bengkak, tapi umat aku tidur, Masya Allah.
Sama dalam peperangan Badar tuan-tuan, Nabi biar semua sahabat dia tidur. Malam itu Nabi bersujud pada Allah, merayu pada Allah Ta'ala, menangis daripada lepas isyak sampai ke subuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bangun pagi, ya Rasulullah, Tuan masih dalam sujud, Tuan masih menangis. Daripada malam tadi tak tidur. Cukuplah ya Rasulullah, cukuplah berdoa. Allah dah dengar dah doa Tuan. Nabi sepanjang malam menangis, ya Allah, Allahumma innaka intuhlik hadhil isabah. Ya Allah, andai kata kau binasakan 313 umat aku ni ya Allah, yang dhaif, yang lapar, yang sedang berpuasa ni ya Allah, dalam medan Badar ini ya Allah, lan tu'bad ala wajhil ardi ila yaumil qiyamah. Aku khawatir tak akan ada lagi siapa nak sembah engkau sampai hari kiamat ya Allah. Tolonglah ya Allah. Nabi merayu pada Allah. Padahal kita hari ini tuan-tuan, kalau kita jadi Nabi tuan-tuan, apa yang kita nak takut? Bantuan Allah dah tentu bersama dengan kita. Tapi pun begitu tuan-tuan, Nabi minta merayu pada Allah, tolonglah umat aku ya Allah, selamatkan umat aku ya Allah. Mereka lapar ya Allah, mereka tak ada pakaian ya Allah, mereka lemah ya Allah, bantulah mereka ya Allah, sokonglah mereka ya Allah. Inilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Maka tuan-tuan rahmati Allah, maka dikatakan kadang-kala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan sembahyang ni sebagai kerehatan. Nabi ni sembahyang ni satu kerehatan. Ju'at qurratu aini fi solat. Saya berehat dalam sembahyang. Masya Allah, kita hari ni kalau orang tanya, kan, bila kita berehat, kita tunggu kita tidur, kita rehat. Nabi SAW badan penat tuan-tuan, rehat Nabi dalam solat tuan-tuan, Masya Allah. Arihna ya Bilal, wahai Bilal, rehatkan kami. Bila Bilal qamat, mana Nabi boleh berehat dalam sembahyang. Sebab apa? Bila Nabi sembahyang, Nabi teringat kenangan dia menghadap Allah pada malam Isra' wal Mi'raj tuan-tuan. Kalau ikutkan hati, sampai pagilah sembahyang. Tapi kadang kesian dekat umat, takut umat tak mampu, Nabi pendekkan sembahyang tuan-tuan. Ikut Nabi, keinginan dia nak ibadat sepanjang malam. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga tuan-tuan berkasih sayang, mencintai, menyayangi budak-budak kecil tuan-tuan, kanak-kanak. Kita dapat tengok Nabi ni tuan-tuan, kita hari ni bila dah tua tuan-tuan, macam payah nak bergurau dengan anak-anak, dengan remaja-remaja tuan-tuan, macam tak berapa masuk tuan-tuan. Tapi kalau Nabi ni dengan remaja pun Nabi mesra, boleh buat kawan. Nabi mampu naikkan semangat budak-budak muda untuk berdakwah bersama dengan Nabi, berjihad bersama dengan Nabi. Nabi bagi galakan pada anak muda, nusur tu bi syabab. Aku dalam dakwah ni berjaya banyak dengan bantuan anak-anak muda, Masya Allah. Budak kecil, anak-anak orang Yahudi pun datang bermain-main di Masjidin Nabawi, Nabi tak halau tuan-tuan. Satu orang sahabat bernama Wa'il bin Hujur. Di antara benda yang pelik pada Wa'il bin Hujur ni, rambut dia panjang sampai ke punggung tuan-tuan. Pernah orang tanya dia, kenapa simpan rambut panjang, kan tak elok. Dia kata, aku teringat masa aku kecil dulu, aku selalu bermain-main di Masjidin Nabawi, aku belum Islam lagi. Pernah satu kali Nabi SAW pegang rambut aku. Semenjak daripada hari itu aku berazam, aku tak akan potong rambut yang pernah dipegang oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu itu Wa'il bin Hujur belum Islam, aku telah menghafal kalimah-kalimah azan. Bila ditanya pada Wa'il bin Hujur kalimah azan ada berapa, dia akan beritahu 19 kalimah. Perkataan lafaz azan tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Budak kecil, anak orang bukan Islam, dah bermain-main di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Nabi SAW biarkan. Kalau kita hari ni anak orang kafir datang main kat masjid kita tuan-tuan, kita halau tuan-tuan, kan? Kita tak mesra dengan kanak-kanak tuan-tuan. Nabi SAW, anak Yahudi selalu main di Masjid Nabawi. Hari itu dia tak datang ke Masjid Nabawi, tak bermain. Tuan-tuan, Nabi tanya mana budak tu, dia kata dia sedang sakit sakaratul maut. Nabi pergi ke rumah dia. Pergi ke rumah dia tuan-tuan, Nabi kata, wahai anak, ucaplah la ilaha illallah supaya kamu selamat. Budak tadi serba salah, pandang ayah dia. Nak ikut ayah ke nak ikut Muhammad? Nak ikut ayah ke nak ikut Muhammad? Pandang serba salah. Ayah dia cakap, ati' Abul Qasim. Dengar cakap Abul Qasim, akhirnya dia mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Betul-betul sebelum dicabut nyawa dia tuan-tuan.
Bila budak tu mati dalam iman, keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada rumah budak tersebut, fasurriya biwajhin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceriakan wajah Nabi, alhamdulillahilladzi anqadha ahadan min ummati minan nar, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan seorang nyawa seorang di kalangan umat aku daripada api neraka. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berjalan-jalan keluar daripada Masjid Nabawi, tengok satu orang budak sedang menangis pegang burung, tuan-tuan. Budak tu nama Umair. Burung dia dah mati. Nabi tegur dia, ya Umair, madza fa'ala Nughair. Ini adalah hadis. Ulama kata daripada perkataan ini boleh keluar istinbat beberapa hukum fiqh, tuan-tuan. Daripada perkataan Nabi, ya Umair, madza fa'ala Nughair. Nabi tanya, wahai Umair, burung tu buat apa? Kan? Burung mati pun Nabi boleh jadi modal bersembang dengan budak tu, tuan-tuan. Inilah kasih sayang Nabi SAW. Seorang ibu datang bawa anak dia pada Nabi, tiba-tiba anak tu kencing di atas riba Nabi. Nabi SAW kata, ambil budak ni. Nabi ambil air renjis di atas pakaian Nabi, kencing budak laki-laki yang belum cukup umur 2 tahun yang menyusu daripada ibu, tak perlu dibasuh, cukup direnjis. Masya Allah. Nabi ini mesra dengan kanak-kanak, tuan-tuan. Kita hari ini rimah dengan budak-budak, tuan-tuan. Rimas dengan anak-anak. Sedangkan budak-budak ni masa dia membesar, dia perlukan bimbingan kasih sayang seorang orang tua. Bimbingan, Masya Allah, senior-senior yang membimbing, Masya Allah. Mudah-mudahan kita jadi golongan yang mesra kanak-kanak, tuan-tuan. Budak kecil lah dia nak merasa macam mana nak belajar daripada orang tua-tua. Tarbiyah kita, tuan-tuan, Masya Allah. Jadi tuan-tuan rahmatullah, satu hari, kan, satu orang sahabat tengok Nabi ni cium budak kecil, tuan-tuan. Masya Allah. Nabi kis budak ni, Masya Allah. Budak yang selalu kena cium ni, tuan-tuan, insya Allah dia membesar dengan kasih sayang. Orang yang membesar dengan kasih sayang, dia akan boleh bagi kasih sayang pada orang lain. Nabi cium budak ni. Satu orang sahabat, dia tengok Nabi SAW, Masya Allah, kan? Nabi cium budak, maka akhirnya ditegur Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku ni ada 10 orang anak di rumah, seorang pun aku tak cium. Oh, Nabi kata, nak buat macam mana? Dah Allah cabut perasaan kasihan belah pada diri kamu, rahmat dah hilang daripada hati kamu. Man lam yarham lam yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia pun tak akan disayangi. Kenapa hari ini kita sayang Nabi, tuan-tuan? Kenapa kita kasih sangat pada Nabi? Sebab kasih sayang Nabi sangat dalam pada kita, tuan-tuan. Sebab itu cinta dibalas cinta, rindu dibalas rindu, sayang dibalas sayang. Saya kadang-kadang terfikir, tuan-tuan, kenapa kita ni bila pergi Madinah, tuan-tuan, berebut sangat nak pergi ziarah makam Nabi SAW, tuan-tuan. Sebenarnya umat ini semua nak ucap terima kasih pada Nabi, tuan-tuan. Kita semua nak ucap terima kasih pada Nabi, tuan-tuan. Kerana Nabi lah kita dapat segala-gala yang kita ada pada hari ini. Berkat Nabi lah hari ini kita kenal Allah. Walaupun Nabi kita tak pernah jumpa, hari ini kita dalam hati ada kalimah la ilaha illallah. Kita kenal sembahyang, kita reti baca Quran, kita reti agama fardu ain yang kita reti pada hari ini. Sampai orang Arab pun hairan. Orang Malaysia ni cakap Arab tak reti tapi baca Quran sedap, dia kata. Kalau tengok baca Quran memang dahsyat, dia kata. Tilawah Quran menang tiada tahu orang Melayu kita, tuan-tuan. Juara. Ini semua berkat Nabi. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan rahmatil Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga pernah menangis pada hari matinya anak beliau bernama Ibrahim, tuan-tuan, masya-Allah. Nabi menangis. Sahabat Nabi tegur, ya Rasulullah, Tuan menangis di atas kematian anak tuan. Patutnya Nabi mesti tak menangis. Sebab Nabi ini bersabar, tuan-tuan. Nabi menangis. Masya Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW cakap apa? Al-ainu tadma', air mata mengalir, wal qalbu yahzan, hati berduka cita, wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzun, sesungguhnya kami sangat berduka cita di atas perpisahan dengan Ibrahim. Masya Allah. Tuan-tuan boleh, Nabi SAW beritahu air mata adalah rahmat yang Allah Ta'ala letak pada satu orang manusia. Tangisan bukanlah bermakna kita tak redha dengan kematian. Tangisan itu tanda sayang, tanda kasih. Masya Allah. Nabi menangis dengan wafatnya Sayyidina Ibrahim
radhiyallahu taala anhu, anak kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, rahmat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni juga tuan-tuan tertuju kepada anak-anak yatim dan juga janda-janda tuan-tuan, masya-Allah. Di dalam masyarakat Madinah tuan-tuan, waktu itu satu golongan yang Nabi SAW santuni adalah anak-anak yatim. Nabi SAW beritahu, ana wa kafirul yatim kahataini yaumil qiyamah. Aku dengan penjaga anak yatim, pengurus anak yatim dekat macam ni nanti di hari kiamat. Begitu hampir. As-sa'i alal armalah wal masakin, orang yang berusaha untuk menolong janda-janda yang susah ni, bagi dia belanja, hantar anak dia pergi sekolah sana sini tuan-tuan, tolong uruskan, bantu janda-janda yang susah tuan-tuan. Itu sifat Nabi, akhlak Nabi tuan-tuan yang mulia. Nabi kata orang yang membantu janda dan orang miskin kasa'i kal mujahid fi sabilillah, sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kasih sayang Nabi pada binatang-binatang, Nabi lah orang yang melarang kita tampar wajah binatang tuan-tuan. Nah, Rasulullah SAW, Nabi melarang kita tampar muka binatang. Muka manusia lagi tak boleh tampar. Muka anak, muka isteri, muka anak murid tak boleh tampar tuan-tuan, haram tampar muka ni. Nabi tak bagi kita cat ataupun bagi tattoo dekat muka binatang-binatang, tak boleh tuan-tuan. Nabi larang kita laga binatang. Ini semua rahmat yang Nabi datang bawa ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, Nabi SAW pernah datang ke rumah orang-orang miskin, ziarah mereka di rumah. Saya pernah pergi ke perkampungan kabilah Bani Ghifar di Madinah tuan-tuan. Sahabat saya bawa atas bukit. Bila kita pergi tengok, saya terfikir macam mana Nabi pergi ke kampung tu. Rumah dia orang betul-betul kat bukit macam ni, tak nampak jalan nak pergi ke situ. Macam mana Nabi SAW boleh sembahyang hajat dalam rumah salah seorang daripada penduduk kabilah Ghifar? Jemput Nabi sembahyang hajat kat rumah dia. Nabi tanya, dekat ruangan mana tuan suka saya sembahyang? Jadi Nabi pun sembahyang kat situ tuan-tuan. Maknanya bukan orang kaya jemput Nabi datang, orang miskin jemput pun Nabi datang. Hamba, orang-orang susah pun hamba bercakap dengan Nabi pun Nabi layan, budak kecil pun Nabi layan, budak muda pun Nabi layan dengan sepenuh emosi tuan-tuan, dengan sepenuh senyuman, dengan sepenuh orang kata tawajuh yang diberikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan rahmati Allah, salah satu daripada rahmat yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyayangi kaum wanita tuan-tuan. Kaum perempuan kena banyak terima kasih pada Nabi. Nabilah yang mengangkat darjat orang perempuan. Dalam agama-agama sebelum ini tuan-tuan, kedudukan perempuan sangat rendah. Dan perempuan zaman dulu tak layak menerima harta pusaka tuan-tuan. Islam datang, Nabi SAW berkali-kali ingatkan para suami. Masya Allah, khairukum khairukum linisaikum, yang terbaik di antara kamu yang terbaik pada isteri kamu. Wa ana khairukum li ahli, akulah orang yang terbaik pada isteri aku. Sebab itu bila ditanya pada Siti Aisyah radhiyallahu taala macam mana Nabi di rumah, dia kata Nabi uruskan kasut dia yang putus, Nabi jahit sendiri. Baju koyak, Nabi jahit sendiri. Nabi basuh baju sendiri. Nabi sendiri yang menyapu mengemah rumah tuan-tuan. Nabi khidmat pada keluarga dia. Dan di rumah tuan-tuan, Nabi SAW boleh bergurau senda dengan Hasan dan Husain. Hasan Husain boleh panjat belakang Nabi. Kalau kita hari ini orang hebat, mana mau cucu-cucu panjat belakang kita tuan-tuan. Masya Allah, tak mau lagi. Nabi SAW izinkan Hasan Husain. Dan bahkan tuan-tuan, Nabi pernah lomba lari dengan Siti Aisyah radhiyallahu taala. Dalam riwayat sebut sekali di Mekah, sekali di Madinah. Masa di Mekah tu Nabi bagi Aisyah menang dulu, Masya Allah. Ini trik Nabi. Nak bagi isteri happy, bagi dia menang tuan-tuan. Bila berlomba sekali lagi di Madinah tuan-tuan, Nabi pula menang. Nabi kata hazi bitilka. Maknanya kemenangan di Mekah Madinah ni untuk cover sekali menang di Mekah. Jadi maknanya abang menang 2 kali. Sebab dia kira yang terakhir. Yang dulu kira dah habis dah, expired dah. Nabi bergurau dengan isteri baginda SAW.
Bukan berarti Nabi berdakwah, Nabi dah tak ada masa untuk anak isteri, nak bergurau tak boleh, serius, memanjang, tidak. Nabi ada masa happy, ada masa ceria, ada masa boleh bergurau tuan-tuan. Dengan orang tua pun Nabi bergurau. Nabi bergurau dengan satu orang makcik, Masya Allah. Kan? Oh, makcik ini nanti orang macam makcik ini tak ada dalam syurga, kata Nabi. Menangis makcik itu. Maksud saya bukan makcik tak masuk syurga. Nanti makcik tak akan masuk syurga dalam keadaan tua macam ni. Makcik jadi anak dara balik, barulah happy balik makcik itu tuan-tuan. Gurau-gurau juga. Tapi jangan buat orang sedih tuan-tuan. Buat orang happy tuan-tuan, Masya Allah. Jadi tuan-tuan rahmatullah, Nabi SAW sangat mencintai, menyayangi ahli keluarga Nabi SAW. Sebab itulah tuan-tuan rahmatullah, kasih sayang Nabi juga tertuju kepada ahli maksiat, para pendosa tuan-tuan. Kita hari ini Masya Allah, tengok orang buat dosa dah tak layak dapat layanan daripada kita. Cuba kita tengok, kita dengar orang tu tak sembahyang, tak mau kita. Kan? Makan di kedai dia pun kita tak mau. Belanja dia makan pun kita tak mau, dia tak sembahyang. Masya Allah. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberi rahmat kepada ahli maksiat, Masya Allah. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, syafaati li ahli al-kabair min ummati. Pendosa besar di kalangan umat aku akan terima syafaat aku nanti di hari kiamat nanti, Masya Allah. Pendosa-pendosa pun tumpang syafaat Nabi tuan-tuan. Bukan pendosa je, Nabi-Nabi lain pun tumpang syafaat Nabi nak masuk syurga. Jadi tuan-tuan rahmatullah, inilah rahmat yang tinggi yang Allah Ta'ala bagi, Masya Allah, kepada orang-orang kafir. Bahkan Masya Allah kepada orang-orang munafik. Ketika mana ketua munafik tuan-tuan, Abdullah bin Ubay bin Salul mati tuan-tuan. Nabi dengar berita itu, Nabi cabut baju dia tuan-tuan, bagi pada anak, kepada Abdullah ni, anaknya nama Abdullah juga. Abdullah bin Ubay bin Salul, bagi baju ni pada ayah kamu, pakaikan, mudah-mudahan Allah ringankan azab untuk dia tuan-tuan. Kita kalau orang munafik, dia ini pembelot, dia ini sepanjang sejarah dakwah Nabi, apa-apa rahsia Nabi dia lah yang sebar pada orang kafir. Tapi pada hari dia mati pun, Masya Allah, Nabi SAW beritahu, aku nak istighfarkan untuk dia. Aku nak istighfarkan, mudah-mudahan berkat istighfar Nabi Allah ampunkan dosa munafik ini. Allah pun turun ayat, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Kamu istighfar ke tak istighfar ke 70 kali pun kamu istighfar, aku tak akan ampunkan dosa si munafik ini, kata Allah. Nabi kata, kalau Allah tak ampunkan 70 kali, aku akan istighfarkan lebih pada 70 kali untuk si munafik ini. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, Tuhan tak faham ke maksud ayat ini? Bila Allah kata 70 kali tak ampun, mana tak ampun dah? Nabi SAW beritahu, kamu tak faham kasih sayang aku pada umat aku, wahai Umar. Kamu tak faham. Nabi SAW sedih dengan kematian ketua munafikin tuan-tuan, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita hari ini, kalau ada orang jahat mati tuan-tuan, kita kata apa tuan-tuan? Alhamdulillah, rehat dah kita. Kalau tak, sepanjang dia hidup banyak musibah dia buat dekat kita tuan-tuan. Nabi dengan orang kafir mati pun Nabi sedih tuan-tuan. Ini umat aku kekal dalam neraka tuan-tuan. Orang munafik pun Nabi sedih, apatah lagi orang beriman. Sebab itulah hari ini tuan-tuan rahmat Allah, kita semua bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, Masya Allah, satu Nabi yang kasih sayang Nabi ni tak ada batasan. Dan bahkan sampai kepada tuan-tuan tawanan perang. Tawanan perang ni bukan Islam lagi, masih dalam proses nak masuk Islam. Nabi SAW beritahu, Masya Allah, aku wasiatkan kepada kamu, istausu bil usara khairan, wasiatkan kepada tawanan perang ini dengan wasiat kebaikan. Maknanya jangan kamu seksa mereka, jangan kamu layanlah tawanan perang ini dengan layanan yang baik, Masya Allah. Dan Nabi SAW dalam pada hari, nak tengok kasih sayang Nabi ni, Masya Allah, yang sangat hebat. Ketika mana Nabi SAW masuk, ini kisah terakhir saya nak kongsi tuan-tuan. Ketika mana Nabi SAW masuk bersama dengan para sahabat dalam peristiwa Fatah Mekah tuan-tuan. Bayangkan betapa geramnya sahabat-sahabat Nabi. Kami dah sampai ke Hudaibiyah.
Kamu halang kami nak pergi menunaikan umrah pada tahun itu. Sekarang ni alhamdulillah Allah izinkan kami masuk ke dalam kota Mekah. Pada hari itu tak ada siapa mampu menahan Nabi SAW dan para sahabat. Semuanya hanya mampu melihat apa yang Nabi SAW lakukan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dah bagi amaran pada orang kafir. Ya, dengar sini ya. Kau semua tahulah apa yang kau dah buat pada Nabi. Dan aku memberi amaran kepada kamu, semua ni akan kena penggal kepala dengan Nabi. Masya Allah. Semua akan dibunuh oleh Nabi SAW. Semua pakat menggigil. Tiba-tiba berita itu sampai ke pengetahuan baginda SAW. Wahai Umar, betul ke aku dengar kau bagi warning pada orang Mekah? Kamu takut-takutkan dia orang. Kamu kata aku nak bunuh dia orang. Betul ke? Sayyidina Umar kata, betul ya Rasulullah. Wahai Umar, tak ada. Aku tak akan kata begitu. Kata Nabi SAW, waktu itu aku akan ulangi kata-kata sahabatku Nabi Allah Yusuf AS. Kan? Apa kata-kata Nabi Yusuf AS? Dia pernah dibuang oleh abang dia dalam telaga yang dalam, tuan-tuan. Telaga buruk, tuan-tuan. Diangkat dalam keadaan kepala dipecah berdarah, tuan-tuan. Dan Nabi Allah Yusuf AS diangkat oleh Allah. Dipindahkan daripada telaga, masuk dalam penjara, tuan-tuan. Dijual di pasar, kemudian masuk dalam istana, kena masuk penjara pula disebabkan abang dia. Tapi bila abang dia merayu minta tolong pada Nabi Allah Yusuf AS, dia tak kenal Nabi Yusuf, minta tolong pada raja. Nabi Yusuf AS tolong abang dia. Dan bila abang dia tahu, qalu ainnaka la anta Yusuf, kamu ni Yusuf ke? Qala ana Yusuf wa hadza akhi. Aku Yusuf, ini adik saya Bunyamin. Qad mannallahu alaina. Allah bagi anugerah yang besar pada kami. Bila abang ni dapat tahu ini Yusuf yang tolong kita, Yusuf yang dulu kita pernah merancang nak bunuh dia, kita bawa dia ke dalam hutan, kita tipu ayah kita bertahun-tahun, ayah kita sampai buta mata kerinduan pada Yusuf, Yusuf terbuang di tempat orang. Tetapi bila abang dia mengaku silap, tuan-tuan, di hadapan Nabi Yusuf AS, qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Betul lah Allah memang istimewakan kamu lebih daripada kami. Wa in kunna la khatiin, kami dah banyak salah, kami dah banyak buat dosa, hukumlah kami wahai Yusuf. Maka Nabi Yusuf AS keluar sebuah perkataan yang sangat, tuan-tuan, hebat, tuan-tuan. La tathriba alaikumul yawm. Hari ini tak ada sikit pun celaan nak keluar daripada mulut aku. Nabi Yusuf ni, tuan-tuan, dia masuk penjara, dia puji Allah, tuan-tuan. Keluar daripada penjara pun puji Allah. Kita hari ni kalau masuk penjara, tuan-tuan, tak redha, kan? Tetapi Masya Allah, Nabi Yusuf AS, Rabbi innaka, engkau telah bagi pada aku, Masya Allah, satu anugerah yang sangat besar pada aku. Inna Rabbi latiful lima yasha. Tuhan aku ni sangat lembut kepada orang yang disukai, Masya Allah. Rabbi innaka ataitani mulka wa 'allamtani min ta'wilil hadis. Engkau bagi kerajaan pada aku, ya Allah. Engkau ajar aku tafsir mimpi, ya Allah. Inna Rabbi latiful lima yasha. Tuhan aku sangat lembut pada siapa yang dikehendaki, Masya Allah. Nabi puji Allah. Keluar penjara pun puji Allah Ta'ala. Hebat Nabi Yusuf AS. Jadi Nabi SAW bila masuk dalam Mekah, dia kata, aku ulangi kata-kata Yusuf AS. Wahai orang Mekah, dengar sini baik-baik. Walaupun dulu kamu pernah halau aku keluar daripada bumi Mekah, sampai aku sedih, dan kamu halang aku berbagai-bagai nak pergi buat umrah. Tetapi pada hari ini, di saat aku menang, di saat aku berkuasa, aku tak cela kamu, aku tak bunuh kamu. Tapi aku ulangi balik kata-kata Yusuf AS. La tasriba alaikumul yaum. Hari ini tak ada celaan untuk kamu. Idhabu wa antumul tulaqa. Pergilah kamu semua kemana pun pergi, kamu dibebaskan. Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa menyorok dalam rumah Abu Sufyan, aku bagi keselamatan pada dia, aku bagi jaminan pada dia, aku tak bunuh dia. Sampai akhirnya pada malam itu, tuan-tuan, saki baki orang musyrikin meleleh air mata mereka, tuan-tuan, bila menyaksikan pada malam sahabat Nabi dan Rasulullah SAW
menakluki kota Mekah. Mereka bergantung di multazam, mendoakan hidayah untuk umat yang masih belum beriman pada Allah. Terharu kaum musyrikin esok pagi berduyun-duyun semua menghadap Nabi untuk mengucapkan kalimah syahadah. Ini semua berkat kasih sayang dan rahmat di hati baginda Muhammad SAW. Semoga Allah Ta'ala bagi kepada kita kesedaran, keinsafan betapa sayangnya Nabi pada kita. Ini adalah merupakan juga hadiah yang Allah bagi kepada kita yang tak mampu kita syukur. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa aluh. Semoga Allah balas segala jasa baik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan balasan yang selayaknya dengan kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita selaku umat buat baik macam mana pun sampai mati kita sujud pada Allah bersyukur, tak akan mampu kita bayar nikmat yang Allah pinjamkan, yang Allah hadiahkan kepada kita. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita untuk membasahkan lidah kita, sentiasa banyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, sentiasa bersemangat untuk hidupkan sunnah Nabi, bersemangat untuk perjuangkan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bertemu dengan Nabi di Telaga Kausar nanti insyaallah. Amin rabbil alamin. Sekian aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya rahimal masakin wa ya dzal quwwatil matin wa ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad afdalus salawatika bi'adadi ma'lumatika wa barik wa sallim. Jazallahu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Allahumma anzilhu al-maq'adal muqarraba 'indaka yawmal qiyamah. Allahumma ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا وحب عندك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن حسدنا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن كادنا بسوء حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.